sebab jemput saya untuk bagi lecture ni, dan also thanks to everyone for being here, spending your Saturday afternoon dengar lecture pasal cancer pula. Okay, so we will start now. So I think kita dah banyak kali tengok statistics ni. So ini adalah kita punya Malaysia punya Statistics National Cancer Registry ataupun Registry Kanser Kebangsaan untuk 5 tahun daripada tahun 2012 ke tahun 2016. Jadi kalau kita lihat kat sini yang warna orange kat sebelah sini adalah yang untuk perempuan, yang kuning ni untuk lelaki. So you boleh nampak kat sini untuk perempuan kanser payudara adalah kanser yang paling lazim atau paling kerap berlaku di Malaysia, dan jumlah statistik untuk kanser payudara jauh mendahului kanser-kanser lain kat sini, macam kanser usus besar, kanser paru-paru, dan juga macam contoh kanser cervix dan ovary untuk sakit kanser di kalangan wanita. So kanser payudara diikuti oleh kanser kolorektal dan juga kanser paru-paru kat sini, antara tiga kanser yang paling kerap di Malaysia. Dan kalau kita daripada 10 orang di Malaysia ni, satu daripada mereka ada risiko untuk mendapat kanser payudara dalam seumur hidup mereka, ya. Okay. So jenis kita akan berbicara mengenai kanser yang bermacam-macam jenis. Jadi kita kena tahu yang kanser boleh berlaku dekat mana-mana saja organ pada badan kita ni, dan ia boleh berlaku dalam maksudnya anybody, tak kisah umur, tak kisah bangsa, apa-apa organ, boleh di hati, boleh di paru-paru, boleh di otak, di payudara dan sebagainya lah. Jadi kanser-kanser yang kita tahu seperti karsinoma, sarkoma, limfoma, melanoma, leukemia, myeloma, ni semua adalah jenis-jenis kanser yang boleh berlaku dekat sesiapa je antara kita, ya. Okay, so sebelum kita berbicara pasal kanser, kita kena tahu yang kanser ni satu penyakit yang kita perlu sahkan dahulu. Sebelum kita boleh cakap, okay, saya ada kanser dan saya dah buat rawatan untuk kanser. Saya ada kanser, saya makan benda ini, kanser saya baik. Kita kena tahu yang kanser tu kena sahkan, dan sahkan tu adalah melalui proses-proses yang sahih lah. So proses yang sahih tu adalah bermaksud biopsi. Biopsi tu bermakna sedikit daripada tisu daripada kanser kita tu diambil, dan kemudian tisu tu dibawa ke makmal dan dianalisis. So analisis pada tisu tu sangat penting sebab kita nak pastikan ya ke tidak kanser tu ya, dan juga apakah jenis kanser tu. Sebab kanser macam saya explain tadi, ada macam-macam, boleh berlaku kat mana-mana organ, ada karsinoma, sarkoma, melanoma, ada macam-macam jenis. Jadi rawatan dia tu berbeza-beza. Jadi kita kena pastikan ciri-ciri kanser kita tu apa dia sebelum kita nak beri rawatan kepada kanser tersebut lah. Kemudian selain pada tu, bila kita dapat ambil tisu kanser tersebut, kita boleh lakukan banyak lagi ujian lah, banyak lagi test yang kita boleh lakukan ke atas kanser tersebut, yang mana ujian-ujian ni macam contoh macam genetic testing, molecular testing. All these tests boleh bantu kita untuk berikan rawatan yang paling sesuai untuk pesakit itu secara individu, yang kita panggil personalized medicine ataupun precision medicine. So biopsi tadi, some people cakap, okay doktor, saya punya biopsi ambil jarum, ambil sikit tisu, dan dah. Kawan saya buat biopsi guna endoskopi. So biopsi ni dia adalah proses yang berpelbagai. Dia ada macam-macam prosedur untuk dapatkan sedikit tisu tu. Bergantung kepada apa kanser yang kita ada, bagaimana cara yang paling senang untuk kita akses kepada kanser tu lah. So sama ada kita boleh gunakan needle biopsi ataupun kita boleh buat apa yang kita panggil incisional ataupun excision biopsi. Maknanya sebahagian daripada tumor tu kita potong terus, hantar kat lab and then tengok apa dia. So that is what some of the procedures of biopsi yang kita ada buat lah. Lagi selain daripada tu, macam contoh macam pasien yang mempunyai kanser usus, mereka boleh buat prosedur endoskopi. Endoskopi tu bermaksud skop, mereka buat endoskopi, skop untuk dimasukkan ke dalam bahagian dalaman usus kita dan ambil tisu daripada bahagian dalaman usus kita, ya. Kalau macam kanser paru-paru, kita boleh buat bronkoskopi ke dalam kita punya trachea kepada kita punya bronchus, dan daripada sana kalau ada tisu untuk diambil ataupun air daripada sel ataupun liquid, kita boleh examine untuk pastikan kanser ada ke tidak lah. Selain daripada tu, kita boleh buat biopsi menggunakan CT scan ataupun ultrasound. Melalui prosedur CT scan ultrasound tu, dan needle dimasukkan dan dia capture, ambil tisu tu untuk diuji kaji lah. Ataupun kita boleh buat
in fact surgery untuk dapatkan tisu ataupun seperti laparoscopic surgery ataupun open surgery. Okay. So once a person dah didiagnose mempunyai cancer, maknanya dah confirm sekarang cancer tu yes it is cancer, then my advice to you is actually to bila pergi untuk mendapatkan keputusan tu kan, bila doktor panggil untuk dengar apa keputusan tu, my advice is pesakit harus ada somebody to accompany dia lah. Sebab pesakit ni harus diberi sokongan sebab sebelum tu sebelum biopsi tu dilakukan, masa tengah tunggu keputusan biopsi tu pesakit dah worry, dah ada anxiety, dah tak boleh tidur, tak boleh makan. Jadi masa dapat tu kalau confirm cancer tu best kalau mereka dapat sokongan daripada kawan-kawan ke ataupun spouse ataupun keluarga to be with them, and this is very important untuk diorang kerana they should not face this alone lah basically. Okay, next. Selepas biopsi dilakukan, of course sekarang ni the next thing to do is kena buat staging lah. Maknanya kita kena pastikan cancer tu sekarang okay dah confirm cancer, but apa tahap cancer tu? Apakah rawatan yang sesuai mengikut tahap cancer yang ada tu lah. So staging proses ni adalah boleh dilakukan ikut steps lah. Maknanya ada prosedur-prosedur yang dilakukan sesimpel seperti ambil darah, seperti check timbul marker for example, untuk tengok fitness juga. X-ray ataupun mammogram untuk patient yang macam mammogram untuk patient yang ada kanser payudara kan, dan ultrasound as well. Ada juga most patients akan melalui prosedur CT scan yang mana kita akan scan ataupun kita macam survey the rest of the body, nak tengok sama ada kanser ada pergi kat mana-mana organ ke tidak. So some other patients may also do MRI ataupun mereka yang ada hematological cancer, mungkin mereka akan buat bone marrow aspiration dan sometimes patient akan buat prosedur yang dipanggil PET scan. So banyak patient yang tanya saya apa beza PET scan dan CT scan, kenapa saya tak buat CT scan, kenapa dia ni buat PET scan saya tak buat. So prosedur staging ni bergantung kepada apa indikasi setiap sakit lah bila kanser tu didiagnose, dan juga depends on the access. Sometimes you mungkin berada di kawasan yang mana PET scan tu tak ada, jadi CT scan is good enough for us untuk kita decide rawatan untuk pesakit. So benda ni berbeza-beza ikut situasi setiap sakit lah pada ketika itu. So next is now, sebabkan dah kesahkan cancer tu, dah sahkan staging dia. The next thing for you to do, and this is something that saya nak setiap pesakit remember this, supaya kita jangan panik, jangan macam hari ni dah pastikan cancer, dah pastikan tahap, dan jangan terburu-buru dan panik nak buat something, nak buat hari ni sekarang nak kena buat rawatan lah. You must try to keep calm and try to discuss thoroughly, dan discuss betul-betul, bincang betul-betul dengan tim yang merawat setiap sakit tu, dengan doktor yang merawat sama ada oncologist ataupun pakar bedah ke ataupun physician ke, discuss betul-betul and make sure that semua pilihan rawatan yang ada tu dah di-discuss dengan anda lah. Jadi anda dah tahu apa option, then you try to get the best option according to apa yang sesuai pada ketika itulah. Dan kalau perlu untuk dapatkan second opinion, untuk kita macam validate, try to recheck sama ada rawatan option rawatan yang diberikan tu something yang standard, something yang the best for you lah. Jadi itu yang something yang saya suggest, second thing yang saya suggest lah. The first thing saya suggest is make sure that you bring someone when you get the diagnosis done, and then kedua dah boleh dapat tahu, make sure that you have enough time untuk you buat decision. Okay, so now in terms of rawatan, so bila kita dah tahu kita dah dapat cancer, dah tahu cancer kita tahap apa, tapi what is the best treatment for cancer? So actually before we even get cancer, the yang paling rawatan untuk cancer yang paling bagus is try to prevent it lah. Cuba untuk elakkan cancer daripada berlaku. Ataupun kalau kita tahu kita berisiko untuk mendapat cancer sebab kita ada strong family history ataupun kita memang carrier untuk some gene, jadi kita kena buat pengesanan awal. Okay, so elakkan cancer maknanya the usual thing lah, amalkan cara hidup sihat, tidak merokok ataupun minum arak, kita kena physically active, kita kena try to get our weight right, ya, kita punya berat badan tu ideal, dan kita mesti juga tahu apakah sejarah perubatan keluarga kita. Kalau kita punya ibu bapa ataupun kalau kita punya adik-beradik ada kanser, kita kena tahulah. Kalau mereka ada some illnesses yang kita tak pasti, ada possibility, so kita boleh bertanya lah kalau mereka tak sudi untuk share benda tu, ya. So selain daripada amalkan cara hidup sihat, of course kita boleh lakukan
actions untuk kita try to prevent ataupun try to delay dapat kanser lah. So we can take vaccines, macam contoh untuk elakkan kanser pagar rahim, kita boleh ambil vaksin HPV. Kalau nak elakkan kanser hati, kita boleh ambil vaksin hepatitis B. Atau lain pada tu, kita boleh buat screening test kan, kita boleh buat mammogram, cervical smear, colonoscopy ataupun low density CT scan untuk patient untuk tengok kalau kita dapat kanser paru-paru. So all these tests are available in Malaysia dan you boleh seek it out and discuss dengan doktor sama ada sesuai ke tak untuk you lakukan ujian-ujian saringan ni lah. Ini untuk mereka yang pendengar yang belum dapat kanser lagi lah. Okay. So selain daripada tu, kalau kita ada, macam cakap tadi, kalau kita ada strong family history of cancer ataupun kita memang tahu macam kata kakak kita ke mak kita ke memang carrier for ada kanser dan mereka juga carrier untuk macam genes yang meninggikan risiko mereka mendapat kanser, macam gene BRCA1, BRCA2 ataupun mereka ada lain-lain lagi yang less common macam Lynch syndrome, Li-Fraumeni, HNPCC. Ini semua adalah jenis-jenis kanser yang keturunan yang diturunkan kepada offspring mereka. Jadi kalau kita ada family members macam ni, sebenarnya walaupun kita belum ada kanser, kita boleh check sama ada kita carrier gene ni. Jadi kalau kita memang carrier, dan kita boleh lakukan ujian perkesanan awal lah untuk kita dapat detect kanser tu lebih awal, lebih baik untuk kita dapatkan rawatan yang lebih baik dan hayat kita lebih panjang lah. Alright. So of course now kalau dah ada kanser dah, so apakah rawatan-rawatan kanser yang ada pada tahun 2021 untuk kita gunakan untuk rawatan pesakit-pesakit kanser lah. Jadi rawatan kanser contemporary yang optimum haruslah diberikan oleh sekumpulan pasukan doktor dan juga ahli-ahli profesional perubatan. So this is the third thing that you always have to remember. There is no one person treats the cancer alone. So biasanya kanser ni rawatan dia is given by a team of people that looks after you as well as they can lah. Jadi rawatan kanser yang traditional, yang established, very well established and very successful adalah rawatan seperti pembedahan, seperti radioterapi, seperti hormon terapi dan juga kemoterapi. Okay, kemoterapi. Dan kita ada rawatan-rawatan yang terbaru yang kita dah guna the last 10 to 20 years seperti rawatan targeted therapy ataupun terapi sasaran, sama ada ia berbentuk injection atau berbentuk pil. Okay, ini semua adalah rawatan terbaru. And then kita ada juga rawatan terbaru untuk breast seperti IORT, yang mana rawatan radioterapi tadi diberikan semasa pembedahan baru saja dilakukan. Jadi pesakit tak perlu datang hari-hari untuk radioterapi dah. Dan kita ada juga rawatan yang terbaru iaitu immunoterapi. Selain itu kita ada rawatan antibody drug conjugate seperti Kadcyla ataupun trastuzumab deruxtecan. Ini adalah rawatan yang paling terbaru lah untuk rawatan kanser. So these are all rawatan contemporary that you must know that a lot of these rawatan dia tak diberi alone. Selalunya di dalam bentuk kombinasi lah. Maknanya kemo dengan targeted therapy, kemo dengan surgery, radioterapi dengan surgery. So selalunya kombinasi dan berbagai-bagai ahli pasukan yang akan merawat anda untuk dapatkan result yang paling baik. Okay. So sorry about this. Okay, so the first rawatan macam tadi establish sekali adalah pembedahan lah, basically surgery. So major surgery dia punya objektif is for penyembuhan, untuk cure. So kalau cakap pasal radical surgery lah, so major surgery untuk cure, dan ini boleh dilakukan dalam berbagai cara. Again, sama ada is actually open surgery ataupun ada lagi teknik-teknik surgery yang lebih bagus, atau yang mana dia mungkin dapat mengurangkan lama mana pesakit di hospital, kurangkan jangkitan kuman, kurangkan bleeding dan sebagainya lah. So sama ada this is like laparoscopic surgery ataupun robotic surgery. And kadang-kadang surgery itu bila dilakukan ada organ yang deform, mereka akan melakukan reconstruction. So ada juga radical surgery dan followed by reconstruction. Seperti contoh yang macam ini, ada mastectomy dilakukan dan kemudian ni bahagian dada tu di reconstruct untuk jadikan macam gunung lah, seperti macam breast, ataupun macam ni breast conserving surgery yang mana pembedahan tu dilakukan dengan membuat potongan di sekeliling nipple, sekeliling nipple puting. Jadi lepas tu dijahit seperti ini, yang mana the breast is conserved lah, basically the breast is conserved and the rupa breast tu agak elok lah, maknanya kalau you dapat scar dekat sini ke, kan, kat mana ke. Okay, so ada juga patient yang mana mereka dah tahap 4 dah, mana kanser dia dah merebak ke bahagian organ lain, tapi mereka masih boleh
melakukan pembedahan dengan peluang sembuh, seperti contohnya kanser kolorektal tahap 4 yang pergi ke hati. Jika di hati tu tak banyak ataupun di hati tu telah respon dengan baik selepas kemo, maka bahagian hati tu boleh dibuang dan pesakit ni boleh jangka hayatnya boleh diimprove dengan baik. Lain-lain pembedahan yang boleh dilakukan untuk pesakit kanser adalah yang pembedahan sokongan, seperti contohnya untuk membantu proses rawatan seperti kemoterapi, yang mana mereka boleh lakukan masukkan kemopod ataupun buatkan PICC ataupun masuk feeding tube untuk pesakit punya nutrisi dapat improve lah. Okay. Lain-lain pada itu kita boleh buat pembedahan paliatif seperti kolostomi ataupun bypass untuk membantu kualiti hidup pesakit. Right, okay, so next treatment will be radiotherapy. So ni rawatan radioterapi ni pun establish sama macam surgery juga. Dia adalah rawatan yang menggunakan sinaran X-ray yang bertenaga tinggi untuk membunuh sel kanser. Tapi rawatan radioterapi sama seperti surgery yang mana dia adalah rawatan setempat. You only deal with that particular area. So cara radioterapi cure kanser adalah dengan melakukan kerosakan kepada DNA pada sel kanser. Jadi bila radioterapi tu disinarkan ke bahagian tu, DNA damage berlaku, jadi selepas tu sel-sel kanser mati jika dia tak dapat nak baik pulih diri dia lah. Jadi sel-sel normal di sekitar kawasan yang diberi radioterapi tu, mereka juga mungkin mengalami sedikit kerosakan, tapi sebab sel-sel normal mereka boleh repair diri mereka lebih baik daripada kanser, maka side effect pada radioterapi pada sel normal adalah kurang berbanding dengan efek yang berlaku dekat the sel-sel tumor sendirilah. So cara-cara radioterapi diberi seperti yang ramai yang kat luar sana tahu is through external beam radiotherapy, yang mana sinaran X-ray tu dipancar dari luar badan pergi ke badan pesakit seperti ini, dan ia boleh diberi dengan berbagai cara lah. Kita ada air mati, IGRT, elektron, tomoterapi, gamma knife. Ni semua cara-cara rawatan yang dipanggil external beam radiotherapy lah, termasuk cyberknife. Dan ada juga rawatan radioterapi yang dipanggil proton therapy. Yang tu tidak ada kat Malaysia, tapi kalau nak ada di macam di Singapura, Taiwan dan sebagainya lah, mana rawatan radioterapinya lebih unique, I would say. Okay, so ni cara-cara ni just nak tunjukkan a few of the techniques of radiotherapy delivery, yang mana kat sini contohnya untuk kanser nasopharynx seperti gambar kat sini kan, radiotherapy diberi ke bahagian nasopharynx kat sini. Yang ini adalah prostate dan yang inilah di otak dan ini adalah antara mesin radiotherapy yang ada lah. So selain daripada radioterapi eksternal, kita ada juga rawatan radioterapi internal ataupun brachytherapy. Yang ni kebanyakan pesakit-pesakit yang macam kanser cervix ataupun kanser rahim, endometrium, mereka memang familiar lah dengan word brachytherapy ni, iaitu mana rawatan yang mana kita gunakan radioaktif source ataupun sumber radioaktif yang diletakkan betul-betul bersebelahan ataupun di dalam bahagian tumor tu sendiri. Sebagai contoh yang kat sini kita ada radioactive seeds yang mana besar-besar macam ni dan kita letakkan terus ke dalam prostate pesakit yang mempunyai kanser prostate. Yang ni pula kita letakkan source radioaktif tadi ke bahagian cervix pesakit ataupun rahim, bahagian vagina pesakit, dan radioterapi itu diberikan melalui mesin yang seperti ini dan dia terus pergi ke bahagian organ pesakit yang kita nak bagi rawatan radioterapi itulah. So radioterapi ni adalah satu rawatan yang kita boleh guna sebagai a sole treatment. Maksudnya kita tak perlu rawatan-rawatan lain, kita cuma guna rawatan ini saja untuk cure pesakit. Seperti contoh, ni adalah skin cancer yang hanya radioterapi saja diberikan dan dapat mengawal bahagian tersebut lah. Kita boleh juga guna rawatan radioterapi ini untuk sebagai adjunct. Maksudnya lepas pembedahan dilakukan, kita bagi radioterapi untuk membantu kawalan ke atas kanser tu secara setempat di bahagian itulah. Seperti contoh kat sini, kita bagi radioterapi di chest wall pesakit selepas pembedahan untuk mengurangkan local recurrence. Kita boleh bagi radioterapi di bahagian lain badan yang mana rawatan tu mungkin bukan untuk sembuh tapi dapat mengurangkan kesakitan pesakit, dapat mengurangkan apa masalah di bahagian itulah. Contoh macam kat sini, tumor ni ada berlaku bleeding kan, jadi kita boleh bagi radioterapi untuk stopkan bleeding ni. Jadi kualiti hidup pesakit tu lebih baik walaupun kita tak sembuh lah ya. So the last one untuk rawatan radioterapi adalah rawatan radioterapi dipanggil radioiodine ataupun rawatan nuklear lah, radioiodine, yang mana ni hanya khasnya untuk pesakit thyroid cancer, yang mana jika selepas mereka melakukan pembedahan, jika ada sisa-sisa
tisu thyroid di leher mereka, ataupun jika ada kanser thyroid yang melebar di bahagian badan lain, mereka boleh mengambil rawatan radioaktif iodine, yang mana rawatan ni lah bentuk makanan sama ada kapsul seperti ini ataupun liquid yang diminum dengan straw seperti ini, dan selepas mereka minum tu radioaktif iodine ni akan pergi diserap oleh perut dan pergi ke bahagian badan tertentu yang kita target lah untuk diberikan rawatan. Okay, so antara kesan sampingan radioterapi yang kita tahu, dia kesan sampingan radioterapi ni biasanya setempat. Maknanya kalau kita buat bagi radioterapi kat leher, jadi rawatan kesan sampingannya adalah di kawasan sini. Kalau kita bagi di dada, dan kesan sampingannya dekat di bahagian dada lah. Jadi ada macam-macam radioterapi side effects depending on kat mana the location of radioterapi tu. So mungkin kulit kering, rasa penat, ada sore throat ataupun rasa loya, mungkin ada asam dalam mulut kalau bagi radioterapi kawasan sini ya, ataupun deri rasa kurang ataupun mulut kering dan sebagainya lah, macam-macam ikut apa dia punya area of interest lah. So kita dah cakap pasal surgery, dah cakap pasal radioterapi, dan now ni kita pergi kepada rawatan sistemik. Okay, so rawatan sistemik bermaksud rawatan yang bukan setempat. So surgery dengan radioterapi ni setempat, dia basically address bahagian tu saja. But rawatan sistemik means it goes everywhere. So sama ada ia adalah rawatan kemoterapi, rawatan hormon, rawatan targeted therapy, immunotherapy, vaccine therapy and others. Ini adalah rawatan sama ada dibagi secara solo ataupun secara kombinasi, dia akan diserap melalui darah dan akan pergi ke semua bahagian badan kita lah. Okay, so so rawatan kemoterapi. So this is also a very tried and tested treatment. Semua orang tahu, semua orang akan cakap, okay, kanser dia mesti kemoterapi. Tak semestinya lah. Tak semua orang dengan kanser akan kena bagi rawatan dengan kemoterapi. Tapi basically kemoterapi ni adalah ubat cytotoksik dan tujuannya adalah untuk membunuh sel kanser. Kerana sel kanser ni dia tumbuh dengan cepat. Dia sentiasa melalui satu proses pertumbuhan ataupun division, di mana dia akan double dia punya DNA. So kemoterapi ni acts by focusing dekat doubling of the DNA lah. So mana-mana sel kat badan kita yang tumbuh dengan cepat, so kemoterapi will act on it. So kemoterapi boleh diberi dalam beberapa cara juga, sama ada dalam bentuk intravenous, iaitu melalui kita punya salur darah, sama ada kita bagi tu pendek ke panjang ke, melalui pump kemoport ke, yang tu kita panggil intravenous. Ada juga kemoterapi yang jenis pil ataupun oral ya. So macam Zeloda, macam TS1, ni semua kemoterapi jenis oral, ataupun Vinorelbine untuk siapa yang kanser paru-paru. Ada juga kemoterapi yang diberi secara sapuan topikal, macam contohnya diorang yang ada macam kanser dekat mata, diorang boleh dapatkan kemoterapi bentuk topikal. Ada juga yang bagi secara ke dalam arteri ataupun ke dalam kita punya air sumsum belakang tulang belakang. So yang macam ni pun ada, ataupun intraperitoneal atau intrapleural. So saya tak cakap banyak pasal kemoterapi sebab saya rasa ramai yang nak bertanya lebih kepada yang bentuk-bentuk lain. Tapi jika ada pertanyaan mengenai kemoterapi, saya boleh jawablah selepas ini ya. So apa yang saya nak beritahu sekarang adalah mengenai precision medicine. Maknanya precision medicine ni maknanya dia adalah satu pembaharuan dalam kita approach cancer, iaitu kita tak treat pesakit seperti satu sekawan pesakit. Kita treat pesakit bergantung kepada pesakit tu punya individual information. Jadi a lot of ada banyak pengetahuan dan penyelidikan mengenai apakah faktor-faktor pada genes dekat sel kanser tu, apakah mutasi yang berlaku dalam sel-sel kanser ni yang terlibat dalam evolusi kanser itulah. Jadi ini yang dinamakan precision medicine, bermaksud kita identify apakah ciri-ciri ini dan kita bagi rawatan berdasarkan ciri-ciri ini. Dan ciri-ciri ini adalah basically pada tahap molekul lah, maknanya bukannya macam kita nampak dia ni punya breast cancer ada 3 ketul, yang dia ni punya breast cancer 1 ketul. Bukan macam tu. You are really looking really in depth into the patient's punya DNA, dia punya gene, dia punya molekul, yang kita tengok apakah yang ada kat situ yang kita boleh target dengan rawatan lah. Okay, so identiti mutasi tu sangat penting untuk kita kenal pasti, dan kita akan bagi rawatan yang khusus untuk tu, dan kita tahu yang kalau mutasi tu dah menyebabkan kanser tu tumbuh, mutasi tu lah menyebabkan kanser tu agresif, ataupun mutasi itulah yang menyebabkan kanser ni merebak ke, maka kita cuba target that mutasi untuk kita kawal kanser itulah. Okay, so ini adalah cara rawatan yang lebih halus, lebih niche,
And bila kita target sesuatu ciri-ciri yang hanya ada pada sel kanser dan dia tak ada pada sel-sel normal, maka kita boleh bagi satu rawatan yang lebih specialized lah, sebab dia sasarkan apa yang ada kat kanser saja. Jadi sel normal kita yang tak ada that ciri-ciri, kita takkan affect lah. Jadi kita punya side effect, kesan sampingan daripada rawatan pun akan lebih baik. Okay, so ini adalah contoh ya, apakah proses-proses di dalam sel yang terlibat dalam proses pertumbuhan sel atau terlibat dalam proses hayat sel tu. Maksudnya sel tu hidup atau mati bergantung kepada macam-macam proses inilah. Jadi proses-proses ini yang apa yang penyelidik telah identify, dan daripada proses-proses ini kalau ada yang berlaku kecacatan, maka diorang cuba tengok apakah kecacatan tu adalah mutasi tu dan macam mana diorang nak target lah. So contoh macam sekarang kau tengok macam ni, kalau normal cell, proses-proses kat sini semua normal. Tapi kemudian salah satu daripada proses kat sini starts to become abnormal, tu menyebab first mutasi berlaku kat sini. Dan kemudian second one pula, dan kemudian third one pula. Jadi dia dapat banyak proses-proses kat sini yang berlaku dekat atas sel ni, dan kemudiannya kanser berlaku. Bila berlaku berbagai proses mutasi lah yang berlaku over a period of time, dan berlaku proses mutasi. So bila salah satu contoh yang saya nak bagi kat sini adalah mutasi pada kanser yang kita panggil melanoma lah. Ini adalah kanser yang boleh berlaku dekat kulit ataupun boleh berlaku dekat bahagian organ lain jugalah. Jadi proses yang ini, mutasi yang berlaku macam ini, salah satu daripada proses tu dinamakan BRAF. Okay? Jadi BRAF ni adalah proses tadi tu, mutasi proses tadi tu yang mana kita boleh kenal pasti dalam tumor pesakit. Jadi kalau kita jumpa BRAF tu adalah mutated dalam tumor pesakit, dan kita boleh bagi dia satu rawatan targeted atau terapi sasaran dipanggil vemurafenib. So maknanya sekarang rawatan ni khusus untuk pesakit yang mempunyai mutasi ini. Jadi bila kita bagi rawatan tu, jika ia spesifik untuk that particular problem, dan pesakit tu akan respon dengan baik. Seperti contohnya dalam gambar yang ni, okey, kita nampak yang hitam-hitam ni sebenarnya adalah kanser. Dan bila dapat tahu yang kanser tu ada that mutasi dan kita bagi rawatan yang khas untuk mutasi tu, dan kanser tu hilang selepas diberi rawatan yang spesifik tadi, tu yang dipanggil terapi sasaran. Dan ini selepas 2 minggu dan ini selepas 2 bulan. Maknanya selepas 2 minggu ada lagi sikit tinggal sini, dan selepas 2 bulan kesemuanya hilang. Okey? Okey. Ini juga adalah salah satu contoh, okey. Yang sama, inilah rawatan, ada yang adalah tumor-tumor yang ada kat badan dan selepas rawatan. Tapi kadang-kadang kanser ni dia pun pandai juga. Bila kita dah bagi satu rawatan yang mensasarkan satu mutasi, dan kanser tu dia buat satu lagi mutasi sepanjang kita bagi dia rawatan dengan rawatan pertama tu, dia buat satu lagi mutasi. Jadi tu yang kita namakan resistance. Maknanya lepas kita dah bagi rawatan, after some time kanser tu aktif balik sebab mereka ada mutasi yang lain. Jadi dan kita akan go next. Apa lagi yang kita nak cari lah untuk identify untuk kita bagi rawatan yang seterusnya lah. Okay. So terapi targeted ni, kesan sampingan rawatan ni seperti yang cakap, masih ada. Tak ada kesan sampingan langsung. Ada kesan sampingan tu. Tapi kesan sampingan tu kurang banding dengan kesan sampingan yang kita tengok kalau kita treat patient with chemo for example, ya. Kurang. So ada sikit letih sikit, mungkin ada batuk, ada gatal, ruang kulit kecirit ke ada. Tapi it's less compared to the others lah. So satu contoh yang very important untuk saya highlight kat sini adalah dalam kanser paru-paru lah. Yang mana dalam the last 20 years kita dah mula buat rawatan kanser paru-paru, yang mana jika pesakit yang kanser paru-paru yang ada mutasi yang kita boleh identify, contohnya seperti EGFR dan ALK, ni adalah nama-nama mutasi masing-masing, maka kita boleh rawat mereka dengan ubat biji yang dinamakan tyrosine kinase inhibitors, ya. Seperti ini adalah just contoh. Ada macam-macam ubat tapi saya bagi contoh 2-3 je lah kat sini. Jadi kalau again, kalau pesakit ni kita dapat kenal pasti yang diorang ada EGFR mutation tu, yang kita beri pula rawatan anti EGFR TKI, dan mereka akan beri respon yang sangat baik. Seperti contohnya dalam gambar sini, ini adalah kanser yang pesakit ni ada sebelum diberi rawatan tadi, dan lepas mereka dia ambil anti EGFR TKI ini, you can see here dekat paru-paru tu kanser tu dah respon, maknanya dah hilang lah. So this is a very good innovation in cancer lah yang kita ada sejak the last 20 years, ya.
So another contoh yang saya nak beri kat sini adalah in breast cancer, yang mana kalau breast cancer memang cara-cara merawat breast cancer sama ada mereka dalam tahap awal ataupun tahap advance, kita memang akan tengok apa subtype of the breast cancer. Jadi saya selalu cakap dengan my patients, diorang punya jenis-jenis kanser sama ada hormon positif, HER2 positif ataupun triple negatif ni macam diorang punya IC. Kalau diorang dapat kanser payudara, apa diorang punya IC number? Nak tahu tu lah hormon positif, sama ada diorang hormon positif HER2 negatif ke, diorang hormon HER2 positif ke ataupun triple negatif. So siapa yang ada kanser payudara tu diorang memang familiar lah dengan benda ni. So untuk patient yang ada yang kanser dia jenis hormon positif, kalau mereka dalam kanser peringkat advance, mereka sekarang ni no longer dirawat dengan kemo as the first line treatment. Jika mereka hormon positif, mereka sama ada mereka belum menopause ataupun sudah menopause, kalau mereka akan dilawat dengan hormon. Dan hormon ni mungkin kita akan gabungkan dengan rawatan targeted therapy tadi yang kita namakan CDK4/6 inhibitor. Ada juga mutasi-mutasi lain yang kita boleh target, seperti contoh mTOR, yang mana ubat dia lah ubat dinamakan Afinitor ya, ataupun PIK3CA, ubat dia kita namakan Alpelisib. Ni semua adalah ubat-ubat oral yang kita beri together with the hormone therapy tadi, yang mana bila kita bagi kepada pesakit yang sesuai, mungkin diorang punya respon, diorang punya jangka hayat, survival semua lebih baik berbanding dengan kalau kita beri mereka kemoterapi. Of course ada pesakit-pesakit yang kita kena bagi mereka kemoterapi lah. Seperti contohnya kalau diorang punya kanser sangat sangat ganas, sangat cepat, dia punya tempo kanser tu tumbuh dengan sangat cepat, patient sangat-sangat very symptomatic, dan mungkin kita kena pilih kemo sebab kita nak cepat-cepat kan. Tapi most of the patient, I would say probably 90% of my patient, mereka boleh dirawat dengan jenis kita panggil terapi hormon yang mana result dia memang lebih baik. Okay, so ni adalah contoh yang mana kalau kita pesakit yang ini yang mana dia mengalami advanced breast cancer di breast kat sini, dan bila kita bagi treatment dengan yang saya cakap tadi lah, terapi sasaran, ada respon dilihat kat sini ya. Okay, so untuk patient yang HER2 positif pula, kita tahu yang ada sekarang ada macam-macam rawatan, and ini 2014 kan, dan 2021, so dalam masa pada 2014 apabila kita bagi mereka terapi sasaran yang against mereka punya jenis kanser which is HER2 positif, dan mereka akan dapat result hayat yang lebih baik, sangat-sangat baik berbanding dengan kalau mereka dirawat dengan kemoterapi saja. Okay. Sekarang ni rawatan ni lagi baiklah, tahun 2021 lagi lebih banyak ubat banding yang sini. Kita ada ubat Kadcyla, kita ada ubat Naratinib, kita ada ubat Tucatinib, kita ada ubat Trastuzumab deruxtecan, ada macam-macam lagi ubat anti HER2 yang ada pada masa sekarang yang boleh membantu pesakit untuk dapat result yang lebih baik ya. So yang ni pula adalah innovation dalam kanser usus besar ataupun colorectal. So usus besar juga dia ada target-target dia masing-masing yang kita pasti akan check dalam pesakit-pesakit yang kita dapat lah. Kita akan check semua ni, then from here kita akan pilih apakah rawatan yang bersesuaian untuk pesakit-pesakit ni, bergantung kepada apa mutasi yang kita identify di dalam tumor pesakit masing-masing lah. So bila kita bagi rawatan tu kepada mereka, kalau jadi contohnya kalau mereka just macam 1 atau 2 kemo yang biasa, mereka punya survival adalah jauh lebih kurang banding jika mereka dirawat dengan rawatan-rawatan yang lebih baik lah. Okay, so immunotherapy, okay, ramai sangat-sangat yang actually very interested untuk tahu apakah sebenarnya rawatan immunotherapy. So diorang selalu tanya, kalau saya improve saya punya immune system dengan makan yang lebih baik, dengan exercise, dengan ambil supplement, is that immunotherapy? So itu bukanlah immunotherapy, itu adalah actually just enhancing kita punya health status lah. So bila cakap pasal immunotherapy, kita cakap mengenai rawatan yang mensasarkan immune sistem badan kita untuk melawan kanser. Maknanya rawatan ni dia boost kita punya immune system untuk melawan kanser lah. So immune system kita ni sebenarnya dia memang dah ada dah kat badan kita tu. So saya tunjuk macam ni ya. So contoh kata ni adalah cancer cell, dan ini adalah kita punya immune system badan. Yang ni dipanggil T cell. T cell ni yang akan matikan kanser lah. Jadi bila ada tumor cell kat badan kita, T cell ni akan identify the tumor cell. So dia akan keluarkan T cell mediated immune response untuk matikan cancer cell ni lah. Tetapi sometimes sama ada
molekul yang untuk mengenal pasti tumor tu, ataupun tumor tu sendiri ada keluarkan molekul yang dapat hide, dapat hide is what? Hide is menyorok. Jadi tumor cell ni dapat menyorok daripada dapat dilihat oleh kita punya immune system. Ini menyebabkan kanser tu aktif lah, ataupun immune system kita ni tak melakukan kerja dia, dia tak nampak tumor cell ni, jadi tak bunuh lah tumor cell ni. Jadi kalau kita boleh bagi mereka satu rawatan imunoterapi yang ini, yang dapat melawan molekul yang dihasilkan oleh kanser tadi yang menyebabkan immune system kita tak bunuh dia. Kalau kita boleh bagi rawatan yang seperti itu, dan kita boleh rawat kanser tu dengan lebih baik lah. Jadi inilah dinamakan rawatan imunoterapi, yang mana dia rawatan ini menyebabkan immune system kita sekarang dapat mengenal kanser tu, dan dia boleh matikan kanser tu lah. Okay, so ada macam-macam rawatan imunoterapi yang ada kat luar sana. Jadi basically objektif dia adalah mengaktifkan sistem imun badan supaya sistem imun badan kita ni dapat mengenal pasti sel kanser tadi dan memusnahkannya. Okay? So kita ada macam-macam jenis imunoterapi yang ada. You can discuss with the doctors lah about this, dan kita boleh guna dalam bermacam-macam jenis kanser lah. These are just a few contoh, but of course there are a lot of other cancers that we can use immunotherapy for. Okay, sorry. Okay, so lepas immunotherapy, the next thing yang saya rasa pesakit pada tahun 2021 kena tahu adalah jika kita ada genes carrier untuk kanser keturunan atau kanser hereditary. Jadi yang paling famous adalah BRCA gene, BRCA 1 dan 2. So BRCA gene ni boleh dikenal pasti dalam lebih kurang 10% daripada pesakit kanser payudara, lebih kurang 15% ke 20% pesakit kanser ovari, dan juga pesakit kanser prostat, tapi kurang peratus dia, dan juga pesakit kanser pankreas. Okay? Jadi ini adalah maknanya pesakit ni mendapat kanser tersebut kerana mereka inherit defective gene tadilah. So cara kita untuk mengenal pasti sama ada kita ada tak gene tu adalah dengan membuat test lah, test BRCA testing, sama ada kita boleh beli kita punya tak darah, ataupun kita punya ilio, ataupun kita punya rambut ke, untuk tengok gene kita kat DNA kita tu betul tak kita ada defective BRCA gene. Okay, so the importance about BRCA gene ni adalah jika kanser kita associated dengan BRCA mutation, kita ada rawatan yang sesuai untuk sakit-sakit seperti ni. Bukan nak rawat BRCA gene mutation tu, kita tak boleh rawat tu. Kita nak rawat kanser yang associated dengan BRCA mutation. Okay? So kita ada macam-macam ubat sekarang ni yang kita boleh bagi, yang kita panggil ubat PARP inhibitors, yang kita boleh bagi dekat pesakit-pesakit pembawa yang ada juga gene BRCA ni. Jadi kita boleh guna ubat-ubat ni dalam kes-kes macam kanser pankreas, kanser ovari, kanser breast. So lepas kemo in combination dengan selepas surgery dilakukan. So ada macam-macam indikasi lah mana kita boleh guna ni, dan ini boleh boleh macam panjangkan hayat pesakit, boleh bagi keputusan yang lebih baik untuk pesakit-pesakit yang ada kanser dan mereka juga pembawa gene hereditary seperti inilah. Okay, so the last but not least is of course rawatan paliatif ataupun sokongan untuk pesakit kanser. So this is not something to kita tak kita tak boleh discount. Rawatan paliatif sokongan juga sangat penting untuk pesakit, dan juga all the advocacy punya efforts lah, macam apa yang Kenwork lakukan sekarang lah, yang mana Kenwork melakukan aktiviti yang dapat membantu pesakit kanser dengan melakukan macam-macam ni lah, syarahan seperti kanser, dan memberikan sokongan kepada pesakit kanser, dan get networking between cancer patients. So all these are good for the cancer patient untuk diorang melalui the cancer diagnosis dan follow up dan sebagainya lah. Okay, so now you have done the cancer treatment. So now let's say sekarang ni dah habis cancer treatment dan tengah nak melalui fasa follow up lah, fasa follow up. So fasa follow up ni patient kadang-kadang still lagi dalam emosi yang tak stable lah, sebab dia takut kanser tu datang balik. Dia takut kalau kanser datang balik dia tak tahu. Takut kalau ada cara-cara yang macam senang untuk dia tahu awal kanser datang balik. So this graph basically showing the timeline masa kanser didiagnose, kemudian buat treatment, dan masa tu remission, dan kalau kanser relapse berlaku lah. Dan ini adalah anxiety level untuk pesakit masa dia buat treatment turun, lepas tu masa dia masa tengah remission tu dia anxiety tu masih juga tinggi, dan especially kalau relapse berlaku anxiety tu akan naik lagi lah. Jadi
bagaimana untuk pesakit-pesakit mengetahui yang kanser mereka terkawal lah. So basically apa yang pesakit dah lakukan, seperti mereka membuat rawatan, seperti mereka ambil tahu mengenai kanser mereka, seperti mereka buat all the screening. Semua tu adalah usul-usul mereka untuk kawal kanser diorang lah. So that's a very good thing. Okay. Next thing for you to do is after dah habis kanser punya treatment, you shouldn't say, okay, I'm good already, so okay lah, bye-bye, I don't need to do anything. Actually, kena buat follow up sebab kita kena follow up untuk pastikan kanser tak datang semula, kita kena buat follow up untuk pastikan tidak dapat kanser yang lain, kita kena buat follow up untuk pastikan apa-apa kesan sampingan daripada rawatan tu is managed well. Jadi kalau pesakit tu dalam masa dia buat follow up, dalam dia go through the day to day life tu tak ada simptom ataupun tak ada apa-apa signs yang dapat dikesan, maka kanser mereka terkawal lah. Kalau mereka ada tumor markers, bergantung kepada kanser jenis apa. Kalau tumor markers dia okey, maksudnya kanser tu terkawal lah. Okay? So ada certain thing yang doktor akan buat, macam contoh buat mammogram ke, buat ultrasound ke, buat CT scan ke, PET scan ke, yang mana itu perlu dan dia akan follow the recommended guideline lah untuk buat. Then do it. Okay? And of course in between you punya follow up, kalau ada apa-apa yang you tak pasti, then let the doctor know. Datang ke klinik ataupun call untuk tanya benda ni lah. Kalau memang you have to come so that we can examine you, you have to come. Okay. So simptom-simptom for you to look out for adalah simptom yang berpandukan apakah jenis kanser kita dan apakah organ yang terlibat lah yang mengeluarkan simptom tu lah. Jadi kalau kita ada sakit, contohnya sakit dekat bahagian tulang ataupun kita ada batuk berpanjangan, so maknanya mungkin paru-paru kan, ataupun kita kurang selera makan, so mungkin ada something lah, mungkin hati ke, okay, ataupun kalau macam those yang have breast cancer, ada new lumps in the breast, okay, ataupun lain-lain benda macam cepat penat ke, ataupun ada pening kepala, ada bahagian badan yang lemah, ataupun tiba-tiba sawan. Of course those you have to come lah, okay. So nak dapatkan, tak nak relapse, then of course you have to get the correct treatment at the correct timing and at the correct place. So you have to get a good and optimum treatment. And kalau you dah buat treatment tu, please finish it. Janganlah macam alang-alang menyeluk perkasam tu, biarlah sampai ke pangkal lengan. So habiskan, pergi sampai ke puncak. Okay, tu dah untuk mengelak kanser berulang lah. Then go through the follow-ups and then buat screening scans or screening surveillance, whatever lah that the doctor ask for you to do. And of course you have to remember that you are a human being, so be kind to yourself. Just try to buat healthy lifestyle, try to be physically active, ambil diet yang bagus, yang seimbang dan sihat. So kalau dulu merokok, maybe boleh stop merokok sekarang. Kalau ambil alkohol boleh ambil, tapi kalau mereka yang memang ambil alkohol, then you can limit it. Okay, ini untuk yang non muslim lah. Okay, and cuba tidur dan rehat secukupnya lah. Then try to do some activities to keep yourself active. Okay, so I think that's it for my lecture for today. So I'm good with if there are any questions lah, kalau ada apa-apa soalan. Okay, so I have to see the chat there. Terima kasih Dr. Mastura. Soalan pun dah banyak ni dekat ruangan chat, Doktor. So sebab ada juga soalan yang mendahului sebelum doktor bagi explanation. So saya harap apa yang doktor dah bagi explanation tu dapat menjawablah soalan-soalan yang dia bagi sebelum ni. Okay. Jadi kita pergi ke soalan yang ada satu ni. HIPEC procedure, doktor. Ada tak prosedur ni dekat Malaysia? Okay, HIPEC procedure. HIPEC procedure ni nama dia hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. So HIPEC procedure ni dekat Malaysia ada, dekat UST Melaya. Okay. So dekat PPUM ada proses HIPEC, tapi proses selection of the patient tu adalah quite complex lah. Maksudnya bukanlah macam kata you datang, you cakap okay I want HIPEC and you're gonna get it. You kena melalui satu proses yang mana mereka akan melihat sama ada prosedur tu ada indikasi kepada pesakit tersebut dan juga is safe to do, maknanya everything has to be suitable lah untuk dilakukan. So setakat ni saya tahu mereka ada lakukan untuk patient yang ada ovarian cancer relapse, colorectal cancer relapse lah, among others lah. So yes, so kalau nak you have to see the colorectal team dekat UST Melaya untuk bertanya mengenai proses HIPEC. Okay. So untuk the next question, apa perbezaan antara intravenous dengan oral chemoterapi, Doktor? Okay, perbezaannya adalah cara kemo tu diberilah. So intravenous bermaksud kita beri kemo biasanya berbentuk liquid yang kita masukkan ke dalam saluran darah. Jadi kalau kita bagi secara intravenous, kemo tu terus pergi ke saluran darah dan dia akan terus
apa tu, badan kita akan terus proses lah. Jadi dia adalah satu proses yang efisien lah. Okay? Kalau kita bagi kemo secara oral, bermaksud kita kena telan kemo tu dan kita kena berharap yang kita punya proses absorption di perut, proses metabolism kemo tu adalah baik. So biasanya kalau you bandingkan IV dengan oral kemo, IV tu 100%, oral kemo tu dalam 60% daripada IV punya efficiency. So kita memang prefer IV selalunya. Jadi kalau macam kata patient yang almost all patient boleh dapat IV kemo lah. Tapi kalau patient yang dia tak boleh makan ataupun dia ada macam masalah macam kata masalah absorption lah, perut macam dia ada masalah absorption dekat dia punya GI, dan mungkin oral chemo is not something suitable untuk dia lah. Ataupun patient tu boleh makan tapi dia tak compliant, dia jenis yang susah nak makan ubat. Jadi macam tu tak sesuai lah untuk bagi oral chemo. Jadi pesakit tu diberi pilihan atau boleh diberi pilihan antara IV oral ke atau tak, sebab ada ubat yang dia memang exist dalam bentuk IV saja. Ada ubat yang exist dalam bentuk IV dan oral. So saya bagi contoh, macam ubat Zeloda, TS1, UFO, ni semua adalah ubat 5-fluorouracil dalam bentuk oral. Yang ni bentuk oral. So kalau ubat 5U ni dalam bentuk IV, nama dia 5U. So that's why macam contoh patient colorectal cancer, dia boleh buat kemo Zelox yang mana dia ada jenis 5U bentuk oral nama Zeloda, ataupun dia boleh guna FOLFOX, which is semuanya IV. Ubat Zeloda tadi tu, atau bukan ubat Zeloda lah, 5U tu dalam bentuk IV. Tu contoh beza lah. Satu lagi ubat nama Vinorelbine. Vinorelbine ni ada dalam bentuk IV, ada dalam bentuk oral. So dua-dua boleh bagi. So patient cakap, okay doktor, saya tak nak langsung IV. Then saya bagilah oral Vinorelbine. Okay. Tapi kalau tak ada, macam contoh ubat epiribicin untuk breast cancer kan, tak ada dalam bentuk oral, jadi kenalah bagi IV juga. Gantung kepada keperluan pesakit dengan jenis rawatan yang dia kena terima lah kan. Dan bentuk ubat tu. Kalau ubat tu memang tak ada dalam bentuk oral, tak ada lah. Okay. Jadi ada beberapa soalan tentang HER2 positif. Apa advice doktor pada patient yang HER2 positif? Advice macam mana tu? Tak faham. Tidak. Advice apa dia? Sorry. Okay ni, dia HER2 positif. Adakah targeted terapi tu sama dengan Herceptin? Okay. Herceptin tu bawah umbrella targeted therapy. Okay. Kenapa ubat HER2 tu sebenarnya adalah satu molekul. Molekul tu bermaksud satu ciri lah. Macam kata macam kata satu ciri lah. Ciri. So HER2 tu adalah something yang kita identify dekat kita punya sel cancer. Jadi kalau sel cancer diorang yang HER2 positif ni, HER2 ni dia punya jumlah tu lebih banyak daripada biasa. Jadi kalau macam orang yang cancer dia HER2 negatif, jumlah dia tu normal. Kalau HER2 positif, HER2 molekul tu dekat dia punya sel terlalu banyak. Okay. Jadi bila HER2 ni terlalu banyak, HER2 ni yang menyebabkan kanser ni agresif. HER2 ni yang menyebabkan kanser ni tumbuh dengan tak terkawal. HER2 yang banyak ni yang menyebabkan kanser ni merebak. Jadi kita cakap dekat kanser sel ni HER2 ni yang dia punya problem. Jadi kita macam mana kita nak target problem ni? Kita bagi targeted therapy. So targeted therapy untuk HER2 secara menyeluruh kita panggil anti-HER2 therapy. So anti-HER2 therapy kita ada yang prototype yang pertama sekali yang keluar tahun 1998 adalah Herceptin ataupun Trastuzumab. Okay. So Herceptin ni adalah antibody yang target HER2 tadi. So maknanya sekarang kita masukkan dalam badan kita antibody tu akan pergi kepada HER2 dan musnahkan HER2 tu. So sekarang ni katalah HER2 tu dekat kita punya sel ada 100, so dia musnahkan 70. So tinggal 30. 30 tu akan menyebabkan kanser sel tadi tu tak dapatlah tumbuh dengan jaya macam sebelum tu. Okay. So selain daripada HER2, kita ada selain daripada Herceptin, kita ada ubat anti HER2 yang lain yang usul dia punya action pun sama, dia against that HER2 molecule lah. So kita ada Pertuzumab ataupun Perjeta. Kita ada Lapatinib. Lapatinib ni ubat oral. Okay. Dia anti HER2 juga tapi dia oral. Dan kita ada Kadcyla ataupun Trastuzumab Emtansine. Dia antibody drug conjugate. Dia macam ada antibody ni bawa kemo, dan dia bawa kemo tu dekat HER2
So antibody tadi tu dia melekap kat HER2 tu, kemo tu dia masukkan dekat sel tu. Jadi dia matikan lah sel kanser tu. So kita ada juga ubat-ubat anti HER2 yang lain seperti tucatinib, seperti neratinib. Ni semua ubat-ubat biji lah. So ada 3 ubat biji, lapatinib, tucatinib dengan neratinib. Kalau ubat yang IV, kita ada Herceptin, kita ada Perjeta, kita ada Kadcyla, kita ada lagi yang baru lagi lah, tapi tak ada kat Malaysia lagi. Tapi dah ada kat luar sana, dipanggil trastuzumab deruxtecan. Yang tu yang lebih baru lah. InsyaAllah lah mungkin nanti ada kat Malaysia soon. So these are all anti HER2. So Herceptin tu maknanya ubat anti HER2 lah. So yang you tahu Herceptin, tapi ada banyak lagi. So nanti bila nak tahu lagi saya nanti suruh Promazna buat satu lagi talk. HER2 positive breast cancer. Then boleh cakap pasal HER2. Cakap gambar-gambar, kartun-kartun sekali. Okay. Kita take note doktor punya cadangan insyaAllah. Okay, ni pasal chemopod doktor. Chemopod dia cannot be flush because got leaking. Adakah ia akan membahayakan badan atau macam mana? Perlu nak remove ke atau boleh simpan saja? Okay. Leaking tu macam mana tahu? Okay, dia macam ni kadang-kadang, okay, kalau chemopod kita leaking, bermaksud bila kita nak flush ataupun nak guna chemopod tu akan ada swelling lah, ada merah-merah dekat kita punya chemopod tu. So this is not good. So if that happens, of course your chemopod has to go. Maknanya first kena buat x-ray dulu untuk tengok apa yang menyebabkan leaking. Sama ada chemopod tu fracture, kan, dia macam dia patah lah, dia pecah. Jadi bila dia pecah, maknanya apa-apa liquid yang kita injectkan akan keluar daripada chemopod tu punya catheter dan dia akan damage kita punya tisu lah yang sekitar dia. Jadi that is not good. So you have to take it out. So kena buat x-ray dulu. Kalau x-ray tu ada identify any fracture ke apa, then the chemopod has to go. You have to remove it. Okay. Tentang BRCA2, ada patient ni dia ada BRCA2 genetik. So apa advice doktor pada patient ni? Okay, kalau ada pesakit kanser payudara ke, kanser ovari ke ataupun kanser payudara atau kanser ovari lah yang ada BRCA2 mutation, okay, kita kena lihat pula kanser ni jenis tahap awal ke tahap akhir, okay. So kalau kanser ni tahap awal, pesakit ini sudah tentu dia telah melakukan pembedahan dekat payudara yang ada kanser tu kan. Tapi sekarang ada satu lagi payudara. So kalau dia ada BRCA2 dan dia ada risiko untuk dapat kanser payudara di sebelah tu dalam lebih kurang about 40% macam tu lah. Close to 50% lah in the whole life lah. So kalau pesakit ni melalui genetic counselling dengan genetic counselor, mereka akan ditanya sama ada mereka nak remove the breast sebelum breast yang baik tu mendapat kanser pada masa akan datang lah. So itu mestinya dah didiscuss lah sebab dia tahu dia ada BRCA2 kan. Next, kalau katalah pesakit tu tak mahu remove the breast dan mereka harus melalui proses screening yang sangat stringent lah. Maknanya mereka perlu melalui apa yang ideal adalah MRI breast, and apa yang ideal lah sepatutnya MRI breast tu dilakukan setiap 6 bulan. Tapi sebab kita kat Malaysia ni, MRI breast ni mahal kan, dan juga tak senang lah, especially kalau kita berada dekat macam hospital kerajaan, kita tak boleh expect hospital kerajaan akan buat kita MRI setiap 6 bulan. Sebab benda tu memang not possible lah. So ada yang akan buat, okay saya nak buat, tak dapat MRI saya buat, tak apalah doktor saya tak nak buang, saya nak buat ultrasound 6 bulan sekali. Itu adalah something yang sakit kena discuss dengan dia punya genetic counselor, dengan doktor dia lah, whether that is sufficient or not lah to do that. And of course kalau patient ni kanser payudara, selain daripada dia punya breast yang satu lagi, dia juga ada risiko dapat kanser ovari. So kanser ovari punya risiko pun ada juga dalam, kalau BRCA tu it's at least 30% macam tu lah. Jadi mereka juga akan ditanya sama ada mereka nak remove the ovaries before cancer ovary berlaku. Jadi ni semua akan dibincang, pros and cons kena bincang dengan doktor yang merawat masing-masing lah. Vice versa, kalau dia BRCA2 dan dia BRCA2 tu is actually lepas dia diagnose cancer ovary, dan dia kena think about the two breasts macam mana lah. Okay, so macam mana kalau yang patient lelaki yang ada BRCA2 ni, so apa lagi yang perlu nak dicek lagi doktor?
Okay. Biasa ni passion doktor ni. Okay, so kalau lelaki is a bit different because lelaki of course ada 2 breast lah kan, ada 2 breast. So kalau satu breast tu dah di remove, the other breast have to be screened lah. So same thing. So same thing dengan breast female breast yang mana macam cakap tadi. Tapi it's not easy to get MRI every 6 months. So maybe boleh buat ultrasound every 6 months lah untuk kanser lelaki. Sebab breast orang kecil, kena buat mammogram pun tak apa obvious sangat. Tapi still boleh buat. It's not to say tak boleh buat lah. Okay, itu satu. Then for prostate and pancreas, it's very difficult to screen this region. So kalau diorang lelaki ada BRCA2 and breast cancer, maka the next cancer untuk diorang ada risiko adalah pancreas dengan prostate. So cuma proses screening untuk cancer untuk prostate dengan pancreas tu tak well established macam screening untuk breast dengan breast. So macam nak kata okay buat CT scan tapi dapat all the radiation kan daripada CT scan tu. So kena macam prostate memang boleh buat digital rectal examination dengan PSA screening, tapi pancreas memang unfortunately tak ada ni lah. Jadi apa yang saya boleh cakap adalah healthy lifestyle, again lah, tak merokok, exercise, macam tu. Dan doa banyak-banyak dan juga be positive lah. Mungkin the whole lifetime tak dapat another cancer insyaAllah. Okay. So kita ke soalan tentang side effect pula doktor. Dia dah habis buat rawatan kemo, IV dan oral untuk cancer rectum. So ada side effect lah, kebas di tangan, muscle cramp. So macam mana tu nak kurangkan kesan-kesan tu? Okay, so biasanya kalau rawatan cancer rectum, mereka gunakan ubat, nama ubat tu oxaliplatin. So ubat oxaliplatin ni lah yang responsible yang menyebabkan berlaku neuropathy lah, yang mana neuropathy ni maknanya saraf kita dekat saraf kecil-kecil kat tangan kita, dekat jari-jari kaki tu dia affected by the cancer lah. Jadi dia menyebabkan kita rasa kebas, kita rasa macam pin and needle sensation, kadang rasa macam ada semut-semut jalan kat situ kan. So ada beberapa benda yang boleh dilakukan lah. Satu is avoidance, maknanya you avoid cold environment. Sebab kalau cold environment ni akan menyebabkan dia akan jadi lagi obvious all this. Second, you elakkan benda-benda yang repetitif. So kalau you dah ada kebas macam tu, you jangan nak buat kerja yang macam kecil-kecil lah. Macam nak susun apa macam kecil-kecil, macam you buat mengait ke, buat dia macam aktiviti yang menggunakan jari-jari ni secara repetitif. So avoid benda-benda macam tu. Okay, ketiga adalah you boleh try some alternative treatment macam acupuncture. Okay, ataupun macam boleh buat sendiri kat rumah. Kalau bukan acupuncture lah, boleh buat sendiri kat rumah, boleh macam rendam tangan dalam air suam ataupun buat exercise tangan yang macam pakai ball tu kan. So boleh buat exercise genggam macam itulah. Other than that, of course, you have to be patient because neuropathy ni dia akan mengurang over time. So ambil masa 2-3 tahun lah untuk dia mengurang. That's all. That's why tak ada yang lain. Okay. Okay, untuk imunoterapi doktor, dekat semua hospital kat Malaysia ni ada atau dekat mana yang boleh patient nak dapatkan imunoterapi? Sorry, again Aida tak dengar. Sorry? Imunoterapi. Oh, okay. Kat hospital yang ada, especially kalau government hospital, kat mana patient boleh dapat? Immunotherapy ada dekat semua private hospital lah. Semua private hospital ada immunotherapy. Tapi macam dekat government hospital, government hospital memang tak ada provide immunotherapy. Maksud saya government hospital tak ada immunotherapy dalam diorang punya blue book lah. Maknanya you can have lung cancer, you ada PDL1 more than 50%, dan you pergi kat government dan you kata I'm a government servant, I would like to have pembrolizumab lah, Tecentriq lah. You won't get it because it's not in the blue book. Tapi you can access immunotherapy by entering clinical trial. Maksudnya ada certain clinical trial dekat government hospital yang offer immunotherapy. So you can look it up ataupun try bertanya lah. So macam katalah contoh, macam sekarang ni kata you pergi PPUM and then you ada cancer paru-paru, dan kat PPUM dia ada buat clinical trial guna ubat immunotherapy untuk kanser paru-paru. Jadi kalau you try masuk dalam clinical trial tu,
dia dapatlah rawatan tu. Sebab clinical trial tu yang akan sponsor immunoterapi tu. Jadi clinical trial tadi dia sponsor immunoterapi tu di hospital kerajaan A, B dan C for example. So you boleh access rawatan tu di hospital kerajaan dan you dapat rawatan yang percuma sebab sponsor tu yang sponsor rawatan immunoterapi tadi. Otherwise kalau macam katalah you punya cancer memang tak ada clinical trial yang bagi immunoterapi untuk kanser tersebut, maka you kena access immunoterapi tu dekat swasta lah, sebab hanya hospital swasta yang ada buat masa sekarang. Okay. So soalan seterusnya tentang survival lah. So kalau orang tu dah advanced stage, so berapa lama, dan kalau dah advanced stage, advanced stage, so berapa lama dia boleh survive? Itu antara soalan yang inilah, berapa lama dia boleh survive, dan kalau dia breast cancer dia dah buat semua treatment, so berapa lama juga dia boleh survive sebelum dapat recur. So doktor mungkin ada. Okay, sebenarnya stage ni adalah okay, ada pesakit yang bila dia mula-mula diagnose cancer, dia dah stage 4. Maknanya kanser dia dah merebak ke bahagian organ lain. Maksudnya dia dah stage 4 lah. Ada pesakit yang dia peringkat awal dulu dan dia buat rawatan, kemudian kanser dia merebak dan dia jadi stage 4, tapi stage 4 yang relapse kan. Okay, so dua-dua kategori pesakit ni rawatan tu masih ada sebab dia rawatan tu bergantung kepada beberapa faktor lah. Satu, faktor penyakit tu sendiri, apakah jenis-jenis penyakit, the biological type, jenis-jenis kanser tu, sama ada kanser tu macam kata breast cancer, triple negatif ke, HER2 positif ke, ataupun hormone receptor positif ke. Second would be apakah, what is the extent. Maknanya kalau saya kata saya ada kanser payudara tahap 4 dan tahap 4 sebab saya ada 2 tumor dekat saya punya hati. Dan kawan saya ada kanser payudara tahap 4 tapi dia ada 20 tumor, 5 dekat breast, 5 dekat lung, 5 dekat hati, 5 lagi dekat brain dan 5 lagi dekat tulang. So saya punya outcome, walaupun saya kanser payudara tahap 4 dengan dia punya outcome berbeza sebab saya ada lesser volume dan dia ada higher volume. Dan kata sekarang saya punya kanser adalah sama tadi, kanser saya ada 2 dekat liver dan kanser saya jenis triple negative breast cancer. Kawan saya pun ada 2 kat liver tapi kanser dia jenis HER2 positive breast cancer. Pun sama, pun lain. Outcome kami berbeza walaupun like exactly the same tapi kita punya subtype tu lain, treatment kita lain dan outcome kita pun mungkin lain lah. So lain pada tu pula macam contoh kalau macam kata kanser yang relapse, kalau mereka baru je mula-mula tu tahap 3, lepas tu dia relapse. Jadi kita punya rawatan pada ketika itu pula bergantung kepada apa rawatan dia dapat hari itu. So kalau macam kata dia punya kanser tu jenis hormon positif, dia baru je dapat tamoxifen, dia makan tamoxifen 2 tahun, dia stage 3, makan tamoxifen 2 tahun. Lepas 2 tahun tu, tak sampai 2 tahun, kata 1 tahun tu kanser dia dah merebak dah. Jadi rawatan yang kita nak bagi pada ketika kanser dia merebak tu, kena ambil kira rawatan yang tamoxifen yang dah fail tu dan dia punya macam disease, dia punya history lah. Maknanya kalau dia merebak dengan begitu cepat dalam masa 1 tahun dan dia punya outcome tu berbeza. Jadi tahap 4 ni dia macam-macam jenis tau. Jadi kita tak boleh macam cakap tahap 4 mesti 5 tahun lah. Tak adalah tahap 4 mesti 2 tahun. Tak ada macam tu. So masa saya mula-mula masuk dalam onkologi lah. Bila saya mula-mula praktis dalam bidang onkologi ni tahun 2000, masa tu patient, kalau cancer patient tahap 4, masa tu macam 6 bulan lah. Masa saya tahun 2000, yes. Masa tu macam 6 bulan, 8 bulan macam tu lah. Dan bila saya dah fast forward tahun 2000 dah tahun 2010, macam 2-3 tahun. Okay. So sekarang ni tahun 2020, kalau cakap pasal kanser payudara tahap 4, we are talking about 5 years and beyond already. No longer 6 months, no longer 2 months. Cakap kalau saya, patient saya ER positif, HER2 negatif, stage 4, breast cancer, what is the 5 years survival rate if dia ambil ubat CDK4/6 inhibitor dengan hormon? Macam tu. So we are talking about 5 years already. So people pun reporting studies cakap pasal 5 years dah. So cancer treatment tahap 4 has advanced so much that we no longer talk about survival so much. Okay? Patient talk about survival so much. For us it's like, what next? Okay, bagi treatment A. Treatment A dah 3 tahun. Kita 3 tahun cancer aktif balik. Boleh tak aku bagi radioterapi? Boleh tak aku tukar
ubat ni pula boleh tak buat biopsi balik, tengok balik ada apa tak mutation kat situ yang kita boleh target lagi. So it's a flurry of activity. It's a very busy arena, I would say. So what I want patients to know is that please do not lose hope. You may have stage 4, but do not look at it as stage 4. Look at it, okay, I have cancer, my cancer has spread. What can I do? Okay, what can my doctor do? How can I improve on things? So kena fikir macam tu lah. Tak payah fikir, oh saya stage 4, berapa lagi lama saya nak hidup ni. Kan, jangan macam tu lah. Kena fikir yang rawatan tu memang ada macam-macam lah. In fact, I think kat Malaysia ni the last 10 years, I have had so much for me to learn and so much for me to offer my patients lah. I have so many patients yang dah survive stage 4 lama dah. Some of you probably ada kat sini. Tak kisah cancer apa. Tadi doktor ada sebut pasal tamoxifen sikit kan. Jadi macam mana kalau patient yang kena ambil tamoxifen for 5 sampai 10 tahun tu, macam mana doktor kesan dia? Okay, so tamoxifen dulu kita bagi 5 tahun sebab dulu punya study cakap okay, bagi tamoxifen 5 tahun boleh reduce cancer recurrence 10 tahun sebanyak apa-apa-apa. Okay, tapi the last 10 years apa yang kita lihat, bila ambil tamoxifen 5 tahun, bila kita berhenti je tamoxifen tu 1 atau 2 tahun lepas tu cancer relapse. Okay, bermaksud patient tu mungkin ada secondary resistance, tumor tu ada secondary resistance lah. Jadi mereka start buat, okay, kita bagi 10 years of tamoxifen dan kita tengok apa dia punya benefit dan apa dia punya side effect dia lah kepada pesakit, adakah bertambah kalau kita bagi 10 tahun. So bila diorang bagi 10 tahun dan diorang follow up patient sampai 15 tahun, the answer is yes. Siapa patient yang ada risiko macam diorang stage 3 ke, diorang muda ke, masih diorang ada cancer ataupun cancer dia grade 3 ke, cancer patient macam ni bila dia ambil tamoxifen 10 tahun dan bila diorang follow up 15 tahun, diorang punya risiko cancer datang balik, risiko diorang meninggal disebabkan cancer lebih baik berbanding dengan 5 tahun. Okay, next dia tengok, okay, apakah risiko-risiko yang kita takutkan tadi kalau ambil 10 tahun, cancer rahim kan ataupun blood clot. Dan mereka lihat, okay, diorang timbang congak, okay, cancer rahim dengan blood clot naik sikit banding dengan ambil 5 tahun lah. Tapi bila diorang timbang congak dari segi risiko mati disebabkan cancer datang balik versus slightly increased rate of endometrial cancer, mati because of cancer tu lebih penting. Jadi okay, so now kita say okay, patient yang ada high risk kita akan suruh ambil 10 tahun. Okay, so siapa patient yang low risk, dia cakap okay tak payahlah ambil 10 tahun, you punya low risk je. So ni adalah patient yang macam cancer dia stage 1, grade 1 kan, grade dia grade 1, stage 1, umur pun dah 75 tahun kan, macam itulah contoh-contoh. So tu adalah contoh-contoh patient yang mungkin kita cakap okay tak payahlah. Tapi kalau macam cakap tadi, kalau grade 3, umur muda macam 30 lebih, umur muda grade 3 ataupun cancer dia stage 3, lymph node banyak, macam tu lah cancer-cancer yang berisiko. Berhenti je tamoxifen, cancer relapse. So kita nak try to delay cancer relapse tu selama mungkin. So kita bagi je treatment tu macam insurance lah, kita try bagi and then lepas tu try to see lah dia orang. Okay. Macam cancer relapse kan doktor, actually tak ada lah satu bukti atau kajian berapa tahun ataupun macam mana. Tak, jadi nanti cancer relapse ni antara soalan yang favorite jugalah antara ni kan sakit. So adakah cancer relapse ni susah nak telah lah. It's very very difficult to predict it lah. So kita macam kata patient yang ada high risk maka cancer relapse rate dia lagi tinggi untuk dia. So macam kalau kata cancer breast, diorang high risk kalau diorang triple negative, kalau diorang HER2 positif. So diorang ni consider as high risk. Kalau diorang tak kisah apa-apa type tapi diorang stage 3, diorang consider as high risk. Kalau diorang buat neoadjuvant chemo, maknanya chemo sebelum pembedahan. So diorang buat chemo dulu sebelum pembedahan, lepas tu dia buat pembedahan, semasa pembedahan tu masih ada tumor yang dikenal pasti dekat diorang punya breast. Maka mereka ni high risk. Okay. Macam tu. Ataupun patient yang ada BRCA, mereka juga high risk. So these are the kategori lah. Jadi kalau anda berada dalam kategori yang ini, maka maksudnya anda berada dalam kategori lebih tinggi banding orang lain untuk mendapatkan cancer relapse. Jadi that's why for you, your treatment will be more complex lah. Maksudnya macam
Kalau macam Herceptin tu mungkin perlu setahun, ataupun kena ada projectile Herceptin, perlu neoadjuvant. Ataupun macam siapa yang premenopause kan, masa dia tengah ambil tamoxifen 2 tahun, cakap okay, boleh nak tak saya induce menopause and bagi you aromatase inhibitor. So pesakit tu punya journey tu akan berbeza sebab mereka ni akan biasanya dapat lebih daripada yang lain lah. Lebih daripada yang lain. So benda ni something yang you all again can discuss with the doctor. So ada yang cakap, doktor saya, kawan saya tak payah pun buat CT scan, PET scan ni. Kan, kawan you stage berapa? Stage 1 kot, ataupun stage DCIS kot. Kalau you punya stage 3 dan kita kena buat PET scan. Kalau you punya stage 2 tapi triple negative, kita kena buat because kita nak tahu, because this kind of cancer, dia punya relapse tu berlaku awal. The first few years, the first 2 to 3 years, the first, so kita akan buat. So, orang yang stage awal kita tak buat sebab the likelihood of kita detecting anything is low. So no point doing it. So buat benda ni semua bukannya macam is based on dalam mimpi ke apa tau. Maksudnya kita buat ni, I mean the doctors do it is based on guideline recommendation, on the natural history of your cancer. So kita akan decide all this based on all these factors lah. Soalan tentang kawan saya tu memang banyak kita terima lah doktor. Kawan saya kata radio lagi bagus. Saya pun terima. Kawan saya kata ini lagi Okey, ada satu soalan saya pun dapat daripada sahabat kita di Facebook kata ya. Macam mana ahli keluarga atau kawan nak bantu orang yang baru disahkan kanser hati stage 4, apa yang dia perlu buat? Apa yang dia perlu buat stage 4. Okay. So untuk patient cancer hati stage 4, okay, cancer hati is not an easy cancer to manage lah. Sebab orang yang ada cancer hati stage 4 ni, mereka akan ada banyak complication. Diorang ada lot of symptoms lah. Tak boleh makan, they have severe weight loss and diorang sakit. They may not be able to like be very physically fit lah like kita. So macam mana cara kita nak tolong diorang? Satu, mungkin tolong dari segi bawakan ke hospital ke. Okay, tolong dari segi tanyakan soalan yang sesuai untuk diorang, relevan untuk diorang kepada tu. Next will be diorang punya nutrition lah. So kita boleh bantu dari segi bagi diorang a better nutritional punya food ke or susu ke something like that. Okay. And of course kewangan will be there as well. So it will be good also to help them dari segi macam tu. Ada juga yang mungkin nak pergi ke hospital dan diorang punya children tu has to be look after kan. Jadi boleh ada yang somebody yang maybe boleh tolong dari segi itulah. So these are among things yang saya rasa kita boleh tolong, dan apa yang kita jangan buat dan jangan lakukan adalah bagi advice yang tak relevan macam please try this or that. Kadang-kadang benda tu bukan saja walaupun nampak macam tak harmful, tapi mungkin harmful dekat pesakit ni lah, sebab mungkin kondisi hati dia tu tak sesuai untuk dia ambil benda-benda tu. Okay. Next will be macam pergi sini pergi sana. Mereka tu dalam keadaan yang macam tu, you tak boleh suruh diorang pergi jumpa Pak Long lebay apalah, lebay alam ke apa ke kat Alostar ke apa tu, tak boleh lah. Macam dia, you don't advise things like that. Macam pergilah dekat Bagan Serai tu ada orang urut-urut ke apa ke. No, don't advise macam tu lah. Better untuk you bagi dia duit, let dia get some support. Macam then next thing for you to do is actually try to get the NGOs to help patient lah. Macam you boleh try dapatkan makna ke, hospice ke, untuk help the patient dekat rumah, macam dapatkan a nice, a more comfortable katil ke, komod ke, yang macam boleh help dia lah, besides just treatment. Okay, kalau kita tengok komen dekat chat box ni, ramai juga yang looking forward nak dengar tentang Hetu punya talk. Semua kita boleh lah dengan satu sesi. Okay, ada satu yang mungkin ada apa pandangan doktor tentang kidney cancer dekat Malaysia sekarang? I think it's pretty good dari segi management, sebab kita ada banyak urologist yang boleh buat pembedahan untuk cancer of the kidney.
And then second is macam ubat-ubat untuk kanser kidney, macam ubat targeted agent lah, macam sunitinib, macam Votrian, Pazopanib dan juga immunotherapy. Semua tu kita ada tau kat Malaysia. So I think kidney cancer is not as common as the other cancers, but I would say that the management is actually quite good. We have all access kepada semua jenis rawatan untuk kidney cancer lah. Okay, sebelum tu Dr. Mazna mungkin ada soalan untuk Dr. Mastura ke? Saya ke? Ya, mungkin ada soalan untuk Dr. Mastura. Mewakili suara ramai. Tak ada lah soalan, banyak dah tanya soalan, banyak lagi soalan tak terjawab tu. Dah nampak panjang list tu. Nak kena address individually tu. Still tak sampai. Kita ada masa 5 minit kan? Lagi kan? Okay, banyak soalan. Mana yang kita tak dapat untuk Dr. jawab hari ni. Boleh saya komen tak? Boleh saya share tak dengan, especially saya perasan ni, ahli dan juga survivor lain ramai juga pesakit baru Saya nak share pengalaman saya. Mula-mula saya nak ucap terima kasih pada Dr. Mastura. Nanti ni untuk share dengan ahli tahu, tapi kawan-kawan yang pesakit baru juga saya tengok dekat dekat Zoom ni yang baru worry, saya nampak worry So saya nak share, saya dah 20 tahun cancer survivor. Dah 2 kali. And then Dr. Mastura is my doctor also. And then saya, seperti saya bila dengar ni, lama tak dengar, kita dapat banyak kemajuan pengurusan kanser Dr. Mastura kan, daripada tahun dulu awal 2000 sampai sekarang, banyak perkembangan, banyak yang terkini. So ini yang kita alhamdulillah kita dapat update. Dan dulu macam doktor kata kalau dapat tahap 3, tahap 4 tu macam kata dah give up kan. Tapi sekarang kita dengar doktor kata sampai you can go to 5 years. Apa yang saya dapat message ialah especially nak kongsi dengan pesakit yang baru habis rawatan. Saya tahu juga ramai yang kita sokong tengah buat rawatan. InsyaAllah lah kalau kita amal gaya hidup sihat, ikut rawatan doktor, jangan pula misi inaction lari kan doktor kan. Jangan pergi kat bagan serai dan sebagainya. InsyaAllah betul. Kita dapat survival cancer dengan lama. Lepas tu dapat menjalankan hidup yang berkualiti. Itu yang paling mustahak macam doktor kata. Kita dah try sekejap, lepas tu kita tak patuh kepada apa yang disyorkan oleh doktor. So ini saya nak bercakap macam kata share pengalaman sendiri dan juga pengalaman ramai ahli yang buat di sini. Especially yang pesakit baru lah. Yang tengah buat treatment, saya nampak lama-lama ni ramai-ramai baru. Itu dari saya. Terima kasih banyak-banyak doktor. Kita take note juga yang soalan tentang ketu dan sebagainya tu. Kalau doktor kata yes lah, kita boleh janji dah lah next time. Okay, sebenarnya nak tambah pada apa yang Prof. Mazna cakap kan. Dulu-dulu kita orang jarang sangat dapat tengok patient yang dapat a second cancer tau. Nowadays, because most patients are treated and they're treated well and they go on to live, and then kita akan dapat second one lah. Macam contoh macam patient breast cancer, lepas tu dapat lah cancer. Patient breast cancer dapat kidney cancer. Patient thyroid cancer dapat breast cancer. Macam tu lah. So this actually shows that patient lives on to see another cancer happening lah. Not to say that this is relapse, tapi just nak cakap yang patient sekarang survive very long despite the cancer lah. So bila diorang survive very long despite the cancer, diorang hidup macam orang lain, so diorang akan ada risiko untuk dapat cancer lain juga. So bila macam kata kalau you are a cancer survivor and you were thinking, katalah you ada breast, you thinking breast. Tak boleh macam tu lah. Dia kena continue to look after. Macam you can still get lung, you can still get colorectal. So you kena look up for all these symptoms as well. Thyroid lah, lymphoma lah. So semua tu kena remember lah. So try to reduce the risk as much as you can. So sama lah macam healthy lifestyle lah, kurangkan merokok, go for screening. So see yourself as just any normal bloke out there, normal girl out there lah, in terms of risk. So don't just think breast, just think thyroid, or just think colon, macam tu lah. So that's one. Then of course macam Prof. Mazna cakap, see the correct people, see the correct
team untuk manage. So we still have macam nowadays, walaupun awareness untuk breast cancer dah macam dah bertambah kan Prof Mazna, it's like awareness for breast cancer ni tak macam dulu. Sekarang ni is so good. Tapi masih ada lagi saya jumpa patient-patient kat klinik yang macam ada breast lump, lepas tu pergi jumpa doktor, lepas tu doktor tu kata oh ni bukan ni hormon ni apa ni, ambil antibiotik ni, datang balik, lepas tu oh datang balik masih ada, oh ni pula ni, bagi pula yang ni. So I think as a Malaysian public where you know already about breast cancer, maybe kalau you jumpa some doctors yang cakap macam tu, just bypass lah, just pergi jumpa somebody else kan, jumpa pakar, macam tu kan, jumpa pakar ke jumpa somebody else yang can refer you appropriately, you know. So you shouldn't be told that this is nothing lah, this is this lah, you're too young lah, cannot be lah. Jangan macam tu lah. Just kalau tak sure tu, just see someone yang you think is you know, specialized enough to look at your problem and settle it. I still see, I had 2 patients like that this week. Dua-dua breast cancer and dua-dua is so obvious with lymph node some more in the armpit, and then was told oh hormon lah, apa hormon umur 40 lebih. Okay doktor. Terima kasih